Sepanjang mendiami rumah Agam di atas bukit, Agnes Kit turut meninggalkan sebuah catatan seram sebagai perkongsian sepanjang menjadi penghuni di rumah berkenaan. Sekiranya Anda melakukan kunjungan ke Bandar Sandakan adalah tidak lengkap sekiranya tidak berkunjung ke rumah Agam Agnes Kit yang terletak di Jalan Istana, Sandakan, Sabah. Rumah ini pernah menjadi kediaman Agnes Newton Kit, penulis buku tersohor dari Amerika Syarikat, bersama suami beliau, Harry Kit, dan anaknya, George Kit. Rumah ini masa dahulu pernah terbiar dan hampir musnah sebelum Jabatan Museum Negeri Sabah mengambil inisiatif memelihara rumah ini pada tahun 2001. Satu proses pemeliharaan yang masih lagi mengekalkan struktur asal agar ianya tidak jauh berbeza berbanding yang dahulu. Sekiranya Anda meneliti senari individu yang pernah mendiami rumah berkenaan, terdapat lebih daripada 26 orang yang pernah menetap di situ. Namun anehnya, mengapa nama Agnes Kit yang diangkat sebagai penghormatan dalam menamakan rumah berkenaan? Ada cerita mengenainya yang mungkin kita tidak tahu. Agnes Newton Kit dilahirkan pada 6 Julai 1901 di Illinois, Amerika Syarikat. Beliau cenderung menulis cerita-cerita fiction sejak di usia remaja lagi, dan ada antara hasil karya beliau dimuatkan dalam beberapa majalah dan akhbar terkenal pada masa itu, termasuklah Reader's Digest. Minat beliau pada bidang penulisan menuntunnya menjadi wartawan di The San Francisco Examiner pada tahun 1924. Sebaik saja beliau menamatkan pengajarnya dari University of California, Berkeley. Pada tahun 1934, Agnes Kit mengawini Harry Kit, pegawai British yang bertugas sebagai pegawai konservasi hutan di Sandakan. Asalnya, mereka mendiami rumah bujang yang disediakan untuk Harry, namun kemudian mereka memilih untuk berpindah ke sebuah rumah Agam di atas bukit yang jauh lebih selesa. Penghuni sebelum mereka adalah M.M. Clark. Agnes Kit dan suaminya merupakan penghuni kedua di rumah berkenaan. Di rumah inilah Agnes Kit menghasilkan buku berjudul Land Below the Wind pada tahun 1939 yang menceritakan serba sedikit mengenai kehidupan masyarakat tempatan yang kaya dengan rencah adat resam serta keindahan semula jadi yang terdapat di Sabah. Buku ini pernah mengalahkan 600 buah buku yang lain dan berjaya memenangi anugerah buku bukan fiction terbaik yang dianjurkan Atlantic Monthly. Agnes Kit turut diangkat sebagai duta kepada Borneo Utara apabila menjadi inspirasi kepada gelaran Bumi di Bawah Bayu yang masih disandang negeri Sabah sehingga ke hari ini. Apabila Perang Dunia Kedua meletus, Agnes Kit dan keluarganya pulang ke Amerika Syarikat. Menurut sumber lain pula, Agnes Kit dan keluarganya telah ditawan sepanjang perang berlangsung. Namun malangnya, rumah yang mereka diami musnah teruk sepanjang perang itu berlaku. Rumah Agam berkenaan dibinah kembali untuk didiami keluarga Kit dan mendapat nama sebagai Newlands sekembalinya Kit sekeluarga ke rumah berkenaan. Maka terhasillah sebuah buku berjudul Three Come Home pada tahun 1946 dan White Man Returns pada tahun 1951. Agnes Kit sekeluarga kembali ke Amerika Syarikat buat selama-lamanya, namun jasa dan sumbangan beliau tetap menjadi ingatan dan dikenang masyarakat Sabah. Kerana itulah pihak Jabatan Museum Negeri Sabah mengangkat nama beliau dan memberikan penghormatan rumah Agam berkenaan diberikan nama bersempenah dengan nama Agnes Kit. Sepanjang mendiami rumah Agam di atas bukit, Agnes Kit dipetik sebagai senantiasa berada dalam keadaan gembira adalah menjadi satu idaman bagi beliau untuk mendiami rumah berkenaan dan sangat bahagia sepanjang menjadi penghuninya. Namun tak lupa, Agnes Kit turut meninggalkan sebuah catatan seram sebagai perkongsian sepanjang menjadi penghuni di rumah berkenaan. Catatan yang berbunyi, "Saya tidak percaya pada hantu, tetapi setiap hari saya melihat seorang wanita tinggi lampai mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya."
mengambil bayinya dan turun ke jalan seorang diri, berdiri di ujung jalan dan menoleh ke belakang. Begitu antara catatan bertulis yang ditinggalkan Agnes Kidd sebelum beliau pulang ke Amerika Syarikat. Bukan hanya Agnes Kidd, kejadian aneh dan misteri turut dialami beberapa orang penghuni yang pernah mendiami rumah berkenaan selepas itu. Rosemary, istri kepada G.L. Carson yang menetap di rumah berkenaan selama 12 tahun bermula dari tahun 1955 sehingga tahun 1967, turut mempunyai perkongsian misteri saat ditinggalkan seorang diri ketika suaminya bertugas di kota Kinabalu. Menurutnya, dia terbangun ketika waktu subuh, mendengar pintu bilik di hujung rumah tertutup dan terbuka beberapa kali. Tidak lama setelah itu, beliau mendengar tapak kaki berjalan menuju ke arah biliknya. Apabila membuka mata, dia melihat seorang wanita berdiri di hujung katilnya. Beliau tidak tahu apa yang berlaku, lalu pingsan akibat ketakutan. Lain pula halnya dengan pembantu rumah yang bekerja ketika Tom Bayliss menghuni rumah berkenaan bermula pada tahun 1967 sehingga 1968. Pada suatu hari, ketika melakukan tugas, beliau tidak semena-mena terserempak dengan lembaga seorang wanita yang sedang berdiri di atas tangga. Sejauh mana kebenaran cerita-cerita ini? Apapun, banyak lagi cerita-cerita seram yang diabadikan dalam bentuk himpunan, maka ia turut disediakan kepada para pengunjung yang mengunjungi rumah agam Agnes Kidd. Malah, para pengunjung akan diperlihatkan pada beberapa foto milik ahli keluarga Agnes Kidd beserta beberapa keterangan serta barang-barang antik yang menjadi sebahagian perhiasan di rumah berkenaan. Sehingga kini, rumah Agnes Kidd antara lokasi paling mendapat tumpuan dalam 10 destinasi jejak warisan sandakan bagi pelancong asing yang berkunjung di daerah timur Sabah. Selain cerita di sebalik rumah ini, pelancong berpendapat rumah bercirikan zaman kolonial amat menarik bagi mereka yang tidak mengenali Sabah. Sekian, salam hormat.